Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan fokus kepada penambahan dan juga penolakan unit masa yang melibatkan perpuluhan dan juga pecahan dan melibatkan penukaran unit. Jadi, untuk tidak membuang masa, kita pergi kepada contoh yang pertama. Perhatikan di sini 3/5 jam tambah 40 minit sama dengan berapa minit? Baiklah murid-murid, perhatikan unit masa yang pertama iaitu 3/5 jam. Perhatikan unit masa yang kedua iaitu 40 minit dan perhatikan unit masa yang ketiga iaitu berapa minit. Jadi di sini kita tentukan jawapan yang dikehendaki dalam unit apa. Okey, jadi soalan ini menghendaki kita menjawab dalam unit minit. Jadi kalau perhatikan yang pertama unit jam, unit yang pertama 3/5 dalam unit jam, 40 dalam unit minit. Dan jawapannya nanti dia nak dalam unit minit. Jadi ada satu proses penukaran unit di sini akan berlaku iaitu 3/5 jam. Kita kena tukarkan dulu kepada minit. Jadi langkah pertama untuk menyelesaikan masalah ini ialah penukaran unit. Kita akan tukarkan 3/5 jam kepada minit. 3/5 jam akan ditukarkan kepada minit. Baiklah, untuk kita menukar unit jam kepada minit, kita perlu darabkan dengan 60. 3/5 darab dengan 60. Kenapakah kita mendarabkan 3/5 dengan 60? Kerana 1 jam ada 60 minit. Okey, di sini kita buat pemansuhan menggunakan sifar 5. 5 darab 1, 5. 5 darab 12, 60. Kemudian ayat matematik yang telah diringkaskan akan menjadi 3 darab 12 bahagi 1. 3 darab 12, 36 bahagi 1 sama dengan 36. Jadi 3/5 jam sama dengan 36 minit. Baik, di sini kita belum selesai lagi, kita belum lengkap lagi. Ini baru langkah penukaran unit. Bagi yang tidak mahir dengan kaedah pemansuhan, kamu boleh membuat pengiraan seperti biasa. Di mana 3/5 darab dengan 60. Kemudian tuliskan ayat matematik 3 darab 60 bahagi dengan 5. Kita akan darabkan dulu 3 darab dengan 60 ataupun 60 darab 3. Kemudian bahagi dengan 5. Iaitu 180 bahagi dengan 5. Dan kita akan mendapat jawapan yang sama, cuma langkahnya sedikit panjang. Okey, yang tulisan berwarna merah adalah jalan pengiraan untuk mereka yang tidak mahir dengan kaedah pemansuhan. Baiklah murid-murid, setelah kita selesai dengan langkah yang pertama iaitu langkah penukaran unit, kita akan teruskan langkah pengiraan kepada langkah seterusnya iaitu penambahan. Di mana ayat matematiknya kita akan updatekan 3/5 jam telah kita tukarkan kepada minit iaitu 36 minit. Tambah dengan 40 minit. Soalan yang asal. Kemudian jawapannya pun dalam unit yang sama iaitu unit minit. Jadi di sini kita perhatikan unitnya semuanya telah disamakan. Kemudian kita cuma perlu buat penambahan seperti biasa. Jadi 3/5 jam tambah 40 minit. Jawapannya adalah 76 minit.
Kita akan teruskan dengan contoh-contoh lain yang berbeza-beza situasi dan juga unitnya supaya kamu lebih faham tentang langkah-langkah pengiraan yang betul. Kita pergi kepada contoh yang kedua. 4 hari 20 jam tambah 5/8 hari sama dengan berapa hari berapa jam. Okay? Jadi, sebelum kita buat pengiraan, kita kena pastikan apakah unit untuk jawapan akhir nanti. Okay? Dalam soalan ini, perhatikan jawapan akhir yang ditanya adalah berapa hari berapa jam. Bermakna kita kena menukar unit kepada hari dan jam. Untuk unit yang pertama, 4 hari 20 jam. Unitnya dah sama seperti mana kehendak jawapan. Tetapi 5/8 hari kita perlu tukarkan kepada hari dan jam. Baiklah, kita teruskan dengan langkah yang pertama, iaitu langkah penukaran unit. Baik. Kita akan menukarkan 5/8 hari kepada berapa hari, berapa jam. Okey, untuk kita menukar 5/8 hari, kamu kena ingat satu hari ada berapa jam. Satu hari ada 24 jam. Jadi untuk membuat pertukaran antara hari dan jam, kita akan buat 5/8 darab dengan 24. Kenapa darab dengan 24? Sebab satu hari ada 24 jam. Okey, di sini kita boleh gunakan kaedah pemansuhan menggunakan sifil 8, iaitu 1 darab 8, 8. 3 darab 8, 24. 1 darab 8, 8. 3 darab 8, 24. Kemudian kita menulis semula ayat matematik yang telah diringkaskan, iaitu 5 darab 3 bahagi 1. 5 darab 3, 15 bahagi 1, 15. Jadi, apa yang kita dapat di sini adalah 15 jam. 5/8 hari, ini bermakna 5/8 hari sama dengan 0 hari 15 jam. Baiklah, sekarang kita telah menukar unit. Jadi, kita teruskan dengan langkah seterusnya, iaitu membuat pengiraan penambahan. Jadi, 4 hari 20 jam ditambah dengan unit yang telah kita tukarkan tadi, iaitu sifar hari 15 jam. Kita selesaikan dulu bahagian jam. Jadi jawapannya 4 hari 35 jam. Tetapi kamu perhatikan di bahagian jam kita dapati unitnya adalah 35 jam. Bermakna ini dah lebih daripada satu hari. Kerana dalam satu hari kita cuma ada 24 jam. Jadi kita keluarkan 24 jam. Tolakkan. Kemudian kita tambahkan 1 kepada unit hari. Jadi jawapan akhirnya adalah 5 hari 11 jam. Jadi 4 hari 20 jam tambah 5/8 hari sama dengan 5 hari 11 jam. Seterusnya kita pergi kepada soalan berikut. 1/6 tahun tambah 4 tahun 10 bulan sama dengan berapa tahun? Kalau kamu perhatikan unit yang pertama, iaitu 1/6 tahun, sama unit dia dengan kehendak jawapan, iaitu tahun. Jadi 1/6 kita tidak perlu tukar unitnya kerana unitnya telah sama dengan kehendak soalan. Yang kita perlu tukar adalah 4 tahun 10 bulan. Jadi kita mulakan proses yang pertama, iaitu menukar unit 4 tahun 10 bulan kepada unit tahun sahaja. Baiklah. Cukup mudah. Kita jadikan dia pecahan. 4 tahun
bulan, bila jadikan pecahan sama dengan 4, 10 per berapa? Penyebut ini adalah bergantung kepada bilangan bulan dalam tahun. Setahun ada berapa bulan? 12, ya. Jadi 4 tahun 10 bulan sama dengan 4 10 per 12 tahun. Jadi itu sahaja untuk penukaran unit. Kita teruskan dengan proses penambahan di mana 1 per 6 tahun dalam soalan yang asal tambah dengan 4 tahun 10 bulan telah kita tukar kepada 4 10 per 12 tahun. Jadi di sini menambah pecahan, kita cuma perlu membina sifir untuk mencari penyebut yang sama. 1 per 6. 1 ni sifir 1, 1, 2, 3 dan bawahnya penyebut sifir 6. 6 darab 1, 6, 6 darab 2, 12, 6, 3, 8, 14. Tambah dengan 4, 10 per 12, sama juga 10, sifir 10, 10, 20, 12, 24. Cukup setakat itu kerana sebenarnya kita telah ada penyebut yang sama iaitu 12. Di sini 2 per 12 dan di sebelah kanan ada 10 per 12. Jadi kita cuma perlu tulis semula ayat matematiknya iaitu 1, 2 per 12 tambah dengan 4, 10 per 12. Kamu akan dapat 5, 12 per 12. Apabila penyebut dan pengangkanya sama, ini bermakna nilainya adalah 1. Jadi jawapan akhirnya adalah 5 tambah 1 sama dengan 6 tahun. Jadi 1 per 6 tahun tambah 4 tahun 10 bulan sama dengan 6 tahun. Seterusnya soalan berikut melibatkan unit dekad dan tahun. Kamu perhatikan unit yang pertama iaitu 4 dekad 1 tahun tambah dengan unit kedua iaitu 2.3 dekad dan jawapan hendaklah diberi dalam unit tahun. Okey, jadi ini melibatkan penukaran unit bagi kedua-dua unit masa iaitu 4 dekad 1 tahun kena tukarkan kepada tahun. 2.3 dekad juga perlu ditukar kepada tahun. Okey, saya ringkaskan begini. Langkah pertama kita perlu menukarkan 4 dekad 1 tahun sama dengan berapa tahun. Kemudian yang kedua kita perlu tukarkan 2.3 dekad sama dengan berapa tahun. Perhatikan unit akhirnya adalah sama. Selepas mendapat unit yang sama, barulah kita boleh teruskan dengan langkah penambahan. Baiklah murid-murid, kita teruskan. Kita boleh membuat kira cepat untuk menukar unit apabila melibatkan dekad dengan tahun kerana melibatkan nombor yang mudah. 1 dekad 10 tahun. 2 dekad berapa tahun? Ya, 20 tahun. 4 dekad berapa tahun? Okey, kita semula. 1 dekad 10 tahun. 2 dekad 20 tahun. 3 dekad 30 tahun. Kalau 4 dekad, ya 40 tahun. Tambah dengan 1 tahun, 40 tambah 1. Jadi kita akan dapat 41 tahun. Mudah bukan? Tak perlu kira panjang, kita boleh kira cepat. Sebab dekad dengan tahun ni senang. 1 dekad 10 tahun. Baik. Kemudian untuk kedua, 2.3 dekad. Kita nak tukarkan kepada tahun. 1 dekad 10 tahun. Jadi kita kena darabkan dengan 10. Ingat bila kita menukar unit besar kepada kecil. Daripada dekad kepada tahun. Jam kepada minit. Hari kepada jam. Kita gunakan operasi darab. Darab dengan berapa? Bergantung kepada unit yang kita nak tukar.
Kalau macam ni, 1 dekad 10 tahun, jadi kita darabkan dengan 10. 2.3 darab dengan 10. Kita akan dapat, ingat titik perpuluhannya di sini. Kita akan dapat 23 tahun. Okey. Jadi 4 dekad 1 tahun tadi kita dah dapat 41 tahun. Dan 2.3 dekad sama dengan 23 tahun. Jadi setelah kita selesai membuat penukaran unit untuk kedua-duanya, barulah kita boleh teruskan dengan langkah kedua, iaitu penambahan. Jadi di sini kita akan buat ngiraan 41 tahun tambah dengan 23 tahun. Maka jawapan kita akan dapat 64 tahun. 4 dekad 1 tahun tambah 2.3 dekad sama dengan 64 tahun. Kehendak soalan dalam unit tahun, sebab tu kita kena buat penukaran unit untuk kedua-duanya sekali. Baiklah, kita teruskan dengan contoh seterusnya yang melibatkan jam dan minit. 5/6 jam tambah 0.45 jam. Okay, kedua-duanya dalam unit jam, tetapi jawapan hendaklah diberi dalam unit minit. Walaupun kedua-duanya dalam unit jam, tetapi kita tak boleh terus menambah kerana unit yang pertama dalam pecahan, iaitu 5/6, dan unit yang kedua dalam perpuluhan, iaitu 0.45. Jadi kita perlu melakukan juga proses penukaran unit. Okay. Yang pertama, kita perlu menukar unit 5/6 jam. Tukarkan kepada minit. Begitu juga dengan unit 0.45 jam juga perlu ditukar kepada minit. Jadi untuk menukar jam kepada minit, kita hanya perlu darab dengan 60 kerana 1 jam 60 minit. Jadi 5/6 darab dengan 60, begitu juga dengan 0.45 darab juga dengan 60. Okey. Jadi di sini kita boleh guna kaedah pemansuhan menggunakan sifir 6. Cuba kamu selesaikan pemansuhan ini menggunakan sifir 6. Berapa darab 6 dapat 6? Ya, 1 darab 6, 6. Berapa darab 6 dapat 60? 10 darab 6, 60. Jadi ayat matematik bila diringkaskan jadi 5 darab 10 bahagi 1. 5 darab 10, 50. 50 bahagi 1, 50. Jadi 5/6 jam sama dengan 50 minit. Kita telah selesai menukar unit yang pertama. Sekarang kita tukarkan unit yang kedua. 0.45 darab dengan 60. Okey, sebab sifarnya di belakang. Sifar ni cuma perlu turunkan sahaja. 5 darab 6, 30. 4 darab 6, 24. 24 tambah 3, 27. Sifar tambah darab 6, sifar tambah 2, 2. Kemudian kita letakkan titik perpuluhannya mengikut tempat perpuluhan yang betul. Itu di antara sifar dan 7. Jadi 0.45 jam sama dengan 27 minit. Baiklah, sekarang kita telah menukar unit kedua-duanya. Kita teruskan dengan proses penambahan. Cuba kamu sebutkan ayat matematik yang terkini. 5/6 telah ditukar kepada 50 minit. Tambah dengan 0.45 jam telah ditukar kepada minit menjadi 27 minit. Jadi sekarang kita cuma perlu tambahkan 50 minit tambah 27 minit. Maka jawapannya adalah 77 minit. Baiklah. Sekali lagi saya nak ingatkan bahawa apabila kita melakukan penambahan yang melibatkan unit masa dan penukaran unit,
kita kena buat keputusan, kita kena memilih mana satu unit yang perlu dikekalkan, mana satu unit yang perlu ditukar sebelum kita melakukan proses penambahan ataupun penolakan unit masa. Untuk itu, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat maju jaya.